Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, amma ba'du. Ikhwatul iman, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Jemaah sekalian, ustaz kita Tuan Imam, alhamdulillah, saya dengan kawan-kawan ini, saya dengan Pak Cik daripada Pulau Pinang, kawan ini Dr. Nick, Aballah dan Abayuk daripada Kota Baru. Saya pusing kawasan ini untuk bertanya khabar kepada kawan-kawan, saudara-saudara kita yang pernah ditimpa musibah banjir. Masa hari itu datang peringkat awal, memang tak boleh masuk, nak masuk pun susah. Jadi pusingan kedua ini datang, ialah kita kata ada benda yang kita mampu buat, ada benda yang kita tak mampu buat walaupun kita nak buat. Tapi orang kata kita tengok orang sakit, kita bukan doktor pun nak pergi bedah perut dia, tapi apa salahnya kita bertanya khabar, bagaimana keadaan, bagaimana perubahan penyakit dia. Sekurang-kurangnya tanya khabar itu boleh mendatangkan ruhama'u bainahum, kasih sayang sama-sama kita. Kalau orang tu sakit, kita kata saya nak tolong dia pun tak boleh, kemudian bertanya khabar pun tidak. Rasa ini bukan daripada peradaban manusia yang mukmin kepada Allah. Jarak Pulau Pinang Kelantan ni taklah jauh mana, naik kereta pun 4 jam 5 jam, naik kapal terbang sejam. Kalau kita hari ini boleh main Facebook, internet, kita boleh tanya perkhabaran kawan di luar daripada Malaysia, dunia teknologi. Takkanlah kawan dalam sedara seiman, seakidah dengan kita ini yang ditimpa musibah, kita daripada Pulau Pinang datang nak bertanya. Orang Arab kata kaifa umur, kaifa ahwal, bagaimana keadaan saudara, bagaimana dengan kehidupan sekarang, apa yang boleh kita bantu. Ini saya rasakan sebahagian daripada makna innamal mu'minuna ikhwatun. Tentulah banyak perkara yang berlaku tak akan dapat diselesaikan dalam masa sekelip mata, tetapi bertanya khabar itu juga daripada akhlak Muslim. Dalam riwayat At-Tirmidzi pernah menceritakan Nabi dengan Anas bin Malik pernah ziarah satu budak muda, yang budak muda itu berada dalam keadaan sakit menghadapi mati. Pun dalam keadaan macam tu, Nabi bertanya, kaifa tajiduk? Nabi bertanya, wahai anak muda, bagaimana keadaan kau? Jadi bertanya khabar ini, kaif ini, bertanya khabar ini, keadaan, kita merujuk kepada dia. Ini daripada agama, daripada peradaban beragama. Pasal itu dalam agama ada ziaratul ikhwan dan iyadatul marid. Kita ziarah kerana dia saudara kita, dan kita ada iyad marid, maksud dia kita ziarah kerana dia sakit. Agama ada perkataan ta'ziyah, berlaku kematian kita datang memberi ta'ziyah. Apa makna ta'ziyah? Sebahagian kita kalau pergi majlis kematian, kata saya ucap ta'ziyah. Ta'ziyah bermakna bukan kita kata saya ucap ta'ziyah. Ta'ziyah bermakna kita mendoakan kepada Allah supaya kawan ini diberikan ketabahan oleh Allah, dan kawan yang mati daripada waris dia ini diberi keampunan oleh Allah. Dua-dua doa itu sangat menghiburkan hati. Kawan yang ditimpa musibah kematian, kita doakan supaya Allah membesarkan ganjaran, Allah kuatkan kesabaran dia, dan Allah mengganti
benda yang hilang dengan benda yang lebih baik daripada yang hilang. Itu takziah. Mendoakan supaya orang yang mati itu diampun Allah, dimasukkan ke dalam syurga. Kedua-dua itu sangat menghiburkan. Sangat menghiburkan. Kerana itu dalam hadis menceritakan bagaimana seorang keluar daripada rumah dia kerana nak ziarah saudara dia. Hadis menceritakan, ada kitab yang bernama Riyadhus Salihin oleh Imam Nawawi. Hadis menceritakan bagaimana orang ini dia keluar nak ziarah saudara dia, ada malaikat yang akan bercakap sama-sama malaikat. Malaikat yang pertama akan bertanya kepada malaikat yang kedua, ke mana si fulan ini nak pergi? Sedangkan mereka juga mengetahui dialog itu saja dibuat untuk memaklumkan kepada kita fadilat berjalan dan bertanya khabar saudara se-Islam kita ini. Malaikat kata dia nak pergi ke satu qaryah kerana nak ziarah saudara dia. Kata, untuk apa? Dia pergi berziarah itu semata-mata kerana Allah. Maka apa yang akan dia dapat? Maka Nabi menyebut, orang yang datang menziarahi orang lain nak bertanya khabar, tanya keadaan. Macam tadi orang Arab kata kaifa ahwal, kaifa umur, macam mana keadaan awak, macam mana urusan awak. Nabi menyebut kelebihannya di sisi Allah, dia seperti duduk di dalam kebun syurga dan sedang memakan buah-buahan daripada buah-buah syurga. Para ulama kita kata, kalaulah orang ini diibaratkan seperti duduk dalam kebun syurga dan sedang memakan buah-buah dalam syurga, itu menunjukkan kepastian dia akan masuk ke dalam syurga. Karena itu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka suka di dalam hal ini. Quran menyebut kepada kita dalam surah Al-Anbiya, dalam surah Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Quran kata kepada kita, ta'awunlah kamu, tolong-menolonglah kamu 'alal bir wat taqwa, di atas bir, kebaikan dan ketakwaan. Mungkin al-bir makna lebih luas. Bir dalam bahasa Arab bermakna kita kebaikan, terjemah Melayu kebaikan. Tapi bir juga bermakna tanah yang dihampak. Tanah yang dihampak begitu luas. Artinya kebaikan itu punya luas. Takkanlah satu orang hidup dia berpuluh-puluh tahun dia tak sempat buat kebaikan. Takkanlah Nabi sebut hatta kita berjalan jumpalah syaukah, duri di tanah ni, kita angkat dan kita ubah. Satu kebaikan. Menghilangkan benda-benda yang menyakiti di tengah jalan, sama ada kaki orang ke, kenderaan orang ke. Kalau kenderaan dulu binatang, kalau unta berjalan terpijak duri di kaki dia, sakit dia, maka terberhentilah perjalanan itu, maka susahlah orang berkelana itu, maka kita angkat, kita buang. Nabi kata ini satu kebaikan, ini satu kebaikan yang besar, dan Allah akan kira macam mana satu kebaikan menghapuskan satu kesalahan dan dia menawarkan 10 kebajikan. Kita angkat satu duri, dikira macam kita angkat 10 duri, dan diampun satu kesalahan kita yang besar. Sama juga orang yang timpa musibah. Nabi menyebut tentang orang Islam ini ditimpakan kepada dia kesakitan, dia sabar. Dia sabar, dia ingat pada Allah. Dia ingat pada Allah. Seperti mana nasihat Al-Hasanul Basri. Hasan Basri. Hasan Basri seorang tabi'in. Dia berjumpa dengan para sahabat Nabi, tapi dia tak berjumpa dengan Nabi, dia melihat para sahabat. Hasan Basri kata, dalam hal kebajikan ini, Hasan Basri datang satu orang kepada Hasan Al-Basri. Dia bercerita, wahai Tuan Guru, saya ni dah kahwin lama tapi belum ada anak. Hak seorang lagi, wahai Tuan Guru,
saya mendapati sejak akhir-akhir ini tanaman-tanaman saya banyak rosak, kebun-kebun banyak rosak. Jadilah orang Arab pendapatan dia bergantung pada kebun dia. Jadi rezeki ini seolah-olah berkurangan. Datang seorang lagi, wahai tuan guru, kebelakangan ini hujan tak turun, mati habis pokok-pokok, menyebabkan binatang-binatang tak boleh makan rumput, binatang jadi sakit, perniagaan saya merosot. Kesemua ini ditanya kepada Hasanul Basri. Hasan Basri menjawab dengan satu ayat daripada surah Nuh. Hasan Basri kata, soalan kamu ini, Quran menceritakan umat Nabi Allah Nuh pernah datang mengadu kepada Nuh masalah yang sama. Masalah kahwin lama tak ada anak, masalah tanaman-tanaman rosak, masalah hujan lama tak turun. Maka Hasan Basri membacakan ayat daripada surah Nuh. Allah suruh Nabi Allah Nuh kata kepada umat, faqultu astaghfiru rabbakum, suruhlah mereka ini memperbanyakkan istighfar, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Jadi Hasan Basri kata ubat penawar yang paling mujarab untuk manusia dalam keadaan apa pun ialah istighfar. Istighfar, kita kata istighfar, kalau kita terjemah Melayu, astaghfirullah, astaghfirullah, mungkin kita kata ya Allah ampunkanlah aku, istighfar. Tapi nanti kalau kita tengok dalam kamus Arab itu, apa makna istighfar? Istighfar dia bukan satu makna, dia ada banyak makna. Tapi maknanya agak selaras dengan ucapan kita astaghfirullah. Lepas solat Nabi suruh kita sebut 3 kali astaghfirullah. Kita kata ya Allah, kau ampunlah aku. Ampun. Apa makna ampun? Apa makna ya Allah ampunkan aku? Nanti Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dia cerita di dalam kitab dia Ihya apa makna istighfar. Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah juga cerita dalam kitab dia tentang nama-nama Allah 99 ini. Di antara makna istighfar, kerana dosa ini menyebabkan kebajikan di sisi Allah dalam bentuk rahmat tersekat. Dosa ialah sesuatu yang mengundangkan murka dan hukuman daripada Allah untuk si pelakunya. Orang itu kalau tinggal salat, dia ada hukuman. Hukuman dia apa? Satu daripada hukumannya, Allah cabut rahmat hidup. Rahmat ni apa dia? Rahmat ini kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, pandangan Allah kepada kita dalam bentuk kasih sayang. Ayah melihat anak dengan kasih sayang, kawan melihat kawan dengan kasih sayang. Pandang tetap pandang, tapi perasaan sayang tu tak semua orang kita pandang kita sayang. Jiran kita, dia ada rumah, dia ada tanah lot, dia parking kereta, dia parkinglah kereta dia dalam rumah dia. Kereta dia ini kucing datang duk atas bumbung kencing ke, berak ke, kita bukan peduli. Kita tetap pandang dia, dia tetap jiran. Tapi berbeza kalau kita pandang dia dengan kasih sayang. Kita tengok binatang-binatang ayam naik atas bumbung kereta dia nak berak, kita halau. Kenapa kita anggap harta dia macam harta kita? Bila kita pandang satu orang dengan kasih sayang, kita punya perhubungan tu lain. Dia sakit ke, jiwa kita terasa. Bila Allah, dia memandang kita tanpa kasih sayang, maka dia hanya memberi kepada kita hak hidup dalam bentuk sunnatullah, dalam bentuk kau usaha kau dapat, kau tak usaha kau tak dapat. Jadi kalau Allah pandang kita dalam bentuk begitu, maka cuba bayangkan banyak mana usaha yang kita kena keluarkan daripada diri untuk mendapat sesuatu secara adat. Kalau kita nak memikirkan perniagaan, macam mana kita nak berniaga satu tahap perniagaan kita tu stabil, maka Tuhan membiarkan kita, kau usahalah sendiri. Berbeza kalau Tuhan pandang kita dengan rahmat, kasih sayang.
kasih sayang sikit, kita usaha sikit, ya, Tuhan dengan kasih sayang dia membiarkan usaha kita. Ini orang patut diberi perhatian. Dosa ini menyebabkan rahmat Allah tak datang kepada kita. Maka salah satu daripada makna istighfar, ya Allah, aku minta ampun, ya Allah, tolonglah kau padam dosa-dosa yang aku lakukan yang menyebabkan rahmat kau tidak datang kepada aku, ya Allah. Itu makna istighfar. Bila kita kata astaghfirullah, astaghfirullah, ya Allah, kau ampunkanlah aku supaya penghalang kepada rahmat engkau dalam hidup aku ini diangkat. Itu satu makna. Kita meminta dosa-dosa kita itu dileburkan oleh Allah. Makna yang kedua, istighfar ni apa dia, ikhwan? Istighfar juga dengan makna asitru. Apa dia? Menutup. Artinya bila kita kata astaghfirullah, ya Allah, dosa-dosa yang aku telah lakukan ini kau tolong tutup, ya Allah, supaya tidak dilihat oleh manusia. Kalau manusia mengetahui dosa aku, nescaya hidup aku akan jadi aib. Cuba bayang kalau orang tahu kita buat dosa, macam mana? Lebih-lebih lagi ditutup di hari akhirat. Quran kata hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah. Tidakkah datang kepada kamu berita tentang al-ghashiyah? Apa dia al-ghashiyah? Iaitu hari muka manusia tidak akan dapat diangkat kerana takut dan malu kepada Tuhan. Jadi kita ni aman atas dunia, tiba-tiba sampai di hari akhirat berlaku penghisapan, kita akan tengok si fulan didedahkan dosa dia, sangat malu. Manusia berkumpul daripada awal sampai akhir. Astaghfirullah bermakna, ya Allah, ampunkanlah dosa aku dan kau tolong tutuplah, jangan bagi aku malu pada masa-masa yang mendatang, ya Allah. Yaumul istiqbal ini apa nama, hari ke depan, hari mati. Pasal itu Quran kata, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin. Orang beriman, takwalah kamu pada Allah dan lihatlah besok apa yang kamu nak bawa balik bertemu dengan Allah di hari akhirat. Jadi istighfar itu, ikhwan, Hasan Basri kata Allah telah menyampaikan wahyu kepada Nabi Allah Nuh, suruh umat dia perbanyakkan istighfar. Jadi istighfar ni kalau kita buat ibadat pun sesuai istighfar, kalau buat dosa sesuai istighfar, dalam sakit sesuai istighfar, dalam musibah sesuai istighfar, dalam senang lenang sesuai istighfar. Istighfar ni satu perkataan yang dia sangat kita kata serasi dengan semua keadaan kita. Pasal itu Quran kata dalam surah Nuh, kalau kamu beristighfar, yang tak ada anak Allah mampu berikan anak, kebun-kebunnya rosak Allah mampu baki dia, harta-hartanya rosak Allah mampu berikan, hujan yang tidak turun Allah mampu turunkan, hanya dengan istighfar. Dan alhamdulillah istighfar Nabi ajak kepada kita ni banyak dia punya bentuk. Tapi lepas salat Nabi tak mau beban umat dia. Nabi nak pasal salat berjemaah ni, Nabi nak pendek-pendek. Tetapi selesai daripada salat berjemaah, Nabi mengajar kita istighfar yang berbagai-bagai. Dalam banyak-banyak istighfar, dalam hadis Bukhari menyebut ada satu istighfar nama dia Sayyidul Istighfar. Dia adalah penghulu bagi segala istighfar. Nabi kata siapa baca dia pada waktu pagi, berjalan waktu pagi sebelum datang waktu petang, tiba-tiba dia mati, maka syurga adalah hak dia. Siapa baca pada waktu petang, baca pada waktu malam, sebelum menjelang pagi besok dia mati, syurga adalah hak dia. Maka tapi istighfar ni Nabi tak baca lepas salat, tapi Nabi suruh kita baca dalam satu hari hidup kita ni, bacalah tak mana-mana pun. Lepas salat Nabi ajak kita astaghfirullah, astaghfirullah, supaya jemaah-jemaah di belakang ni tak terbeban. Tak habis dah kita berzikir, kita naik motor, kita boleh baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu
abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi, ya Allah kaulah pencipta aku, la ilaha illa anta, tidak ada pencipta melainkan engkau, wa ana 'abduka, aku adalah hamba-Mu ya Allah, wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, antara aku dan engkau ada perjanjian ya Allah, akan kutunaikan sekadar kemampuanku, akan kutunaikan ya Allah, dan aku memohon ampun di atas perjanjian aku dengan engkau yang telah aku lalaikan. Tidak ada yang dapat mengampun dosa kecuali engkau ya Allah. Ini Nabi suruh kita baca hari-hari. Karena itu hubungan istighfar dengan pembuka rezeki, hubungan istighfar dengan dosa, hubungan istighfar dengan kebajikan kita lakukan sangat nampak, sangat nampak. Sehingga satu orang dia sakit, dia beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, pendek aja. Kalau orang sakit takkan kita nak suruh dia baca panjang-panjang. Dah sakit, makan ubat pun tak lega lagi, jadi kita suruh dia baca panjang-panjang. Tidak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Boleh baca, boleh baca. Tapi kalau dah sakit, cukuplah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Baca dengan jiwa kita tahu apa itu makna istighfar. Minta Allah ampun dosa kita, minta Allah padamkan yang boleh menjadi halangan hubungan kita dengan Allah. Jemaah sekalian, ikhwatul iman, saya katakan bahawa dalam perjalanan hidup kita ini, beberapa hari kita akan melihat kebenaran-kebenaran janji Allah Jalla wa'ala. Salah satu benda yang Allah janji, yang hari-hari kita tengok, tapi Allah janji nak berlaku kiamat. Lambat lagi lah. Ada orang nampak, ada orang tak nampak. Kebanyakannya orang putih lah, dia buat kajian planet tu, planet ni, dia buat kajian, dia keluar daripada bumi, buat kajian di sana. Tak banyak benda. Kita duduk di kampung ni boleh faham apa dia cakap. Tetapi ada satu benda yang Allah janji dalam Quran, baik orang itu, orang tua, orang muda, orang bijak, orang pandai, dapat menyaksikan kebenaran itu. Iaitu ketika Allah berfirman dalam surah Ali Imran, ayat yang kita hafal, Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Ayat ini sangat benar. Allah kata kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernafas, yang ada roh, yang kami pinjamkan nyawa kepada dia, yang hidup dengan bernafas ini, dia pasti merasai saat nafas itu akan dicabut keluar. Dha'iqatul maut, dia akan rasa. Kita tak payah jadi profesor besar-besar, hari-hari kita tengok mayat depan mata. Janji Allah, kita kata sadaqallahul azim. Lepas itu kita tengok orang mati, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Benarlah, daripada Allah kita datang, kepada Allah kita akan kembali. Ini janji Allah. Inilah hari yang paling besar. Ikhwan, jemaah sekalian, satu benda yang kita nak mengambil pelajaran, satu orang ini bila dia mati, dalam hadis Bukhari daripada Anas bin Malik, ada perkara yang akan Allah Ta'ala tanya dia balik. Pertanyaan dalam alam kubur tidak sama dengan pertanyaan di mahsyar. Mahsyar dia detail. Mahsyar akan ditanya semua tentang hidup. Tetapi dalam kubur tidak. Dalam kubur tidak ada riwayat menyatakan akan ditanya harta kamu ke mana, anak pinak kamu ke mana. Tidak. Tetapi dalam kubur itu akan ditanya perkara-perkara yang berkaitan, yang menentukan
di hari akhirat kita senang ke kita susah nak jawab. Itu apa? Ditanya tentang man rabbuka. Man rabbuka, satu. Wama dinuka, dua. Tiga, waman nabiyuka. Banyak riwayat hadis menyebut demikian. Tapi yang menariknya ialah, siapakah Tuhan kamu? Itu kalau terjemahan Melayu. Tapi kalau tengok daripada urutan bahasa Arab itu, man rabbuka. Satu kalimah man, dua kalimah rab, ketika kaf itu dhamir kepada orang yang ditanya. Man, dia tak kata ma rabbuka, dia kata man. Bermakna siapakah makhluk yang berakal yang telah kau jadikan dia sebagai pencipta engkau. Rab di sini dalam Fatihah itu, alhamdulillahi rabbil alamin. Apa makna Rabb al-alamin? Allah pengurus alam. Apa makna pengurus? Dia bagi rezeki, dia bagi susah, dia bagi senang, dia bagi mudarat, dia bagi manfaat, dia bagi sakit, dia bagi sihat, dia bagi rezeki, dia tahan rezeki, dia uji. Itu makna Rabb. Maka bila kita masuk dalam kubur, malaikat tanya balik, man rabbuka? Dalam hidup engkau ini, siapa yang mampu tahan rezeki engkau? Siapa yang mampu menghidup dan mematikan engkau? Pas dia kata man, siapa daripada kalangan makhluk yang bernyawa itu telah kau Allah putus? Siapa daripada makhluk yang bernyawa itu yang engkau jadikan dia itu sebagai Rabb engkau, pengurus engkau, pemberi mudarat? Bila kau sakit, siapa Rabb engkau? Bila kau senang, siapa Rabb engkau? Mengurus. Nampak macam senang, tapi soalan itu menyebabkan insan akan dipalu. Berapa insan ketika hidup, ketika dia susah dalam perniagaan, bagaimana dia uruskan perniagaan dia? Pas itu kesan tadi, rahmat tidak sampai kerana dosa. Insan tidak nampak Tuhan sebagai pengurus. Bila dia susah dalam perniagaan, apa dia nak buat? Sebahagian insan tidak mengadu pada Allah, dia pergi jumpa bomoh. Tuhan, macam mana dengan bisnes saya ni? Kan itu kan, dia pun nak, ni budak Nora ni, macam mana nak buat budak Nora ni? Kan dia jumpa bomoh. Bomoh kata budak Nora ni banyak mambang yang jaga dia, tak ada bomoh boleh buat kecuali saya seorang je dalam negeri ni. Ya, komen ya Allah, macam mana ni saya meniaga hujan? Dia tak mengadu pada Tuhan. Kata Sufyan As-Sauri, aku susah, aku mengadu pada Tuhan, kerana Tuhan yang aku sembah mampu mengangkat kesengsaraan hidup. Aku miskin, aku minta pada Tuhan kerana dia sangat kaya. Tuhan yang aku sembah terlalu kaya. Tapi ada insan, dia tak selesaikan begitu. Dia selesaikan dengan cara yang tadi ni. Dia jumpa bomoh pula, ketika nak selesaikan masalah dia, bomoh tidak minta ke Tuhan. Bomoh pula berkawan dengan satu makhluk gaib, kat nama macam-macam lah. Dia kawan. Bila dia nak kawan dengan makhluk tu pula buat MOU, perjanjian. Aku boleh tolong. Daripada insan meminta kepada Allah, berubah 100% kompas kehidupan, dia meminta kepada selain daripada Allah. Ketika masuk ke dalam tanah kubur, malaikat tanya, man rabbuka? Walaupun yang mati tak tahu bahasa Arab, tapi maksud soalan itu dia faham. Dia faham. Soalan inilah ditanya kepada orang Melayu, orang Islam, orang bukan Islam. Siapa mati pun malaikat Munkar Nakir akan tanya soalan yang sama. Man rabbuka? Kau pernah sakit, kau pernah susah, kau pernah senang, kau pernah kahwin, kau pernah ada anak, anak kau pernah sakit, anak kau pernah sihat, kau pernah kaya. Siapa menguruskan semua itu dalam hidup kau? Bagi orang yang
menyeleweng tadi daripada akidah, dia akan jawab la adri, la adri. Dia kata aku tidak tahu, aku tidak tahu. Dia akan sebut aku pernah sembah itu, aku pernah jumpa itu, aku pernah jumpa itu. Malaikat akan bertanya, wa man dinuka, wa ma dinuka, dan apakah yang telah kau jadikan din engkau, cara hidup engkau. Kalau terjemah Melayu ni, din itu kita kata agama, tapi din di sini maksudnya cara kita berjalan dalam hidup. Kita berpakaian, kita bercakap, kita berkelai, macam-macam ini, macam mana kita urus hidup kita. Ada orang buat salah, kita tak maafkan dia. Macam mana kau boleh hidup cara tak memaafkan orang? Kau pakai sistem apa? Itu makna din. Apa yang kau pakai dalam hidup engkau? Quran sebut pada kita tentang inna dina indallahil Islam. Cara hidup di sisi Allah cuma ada Islam. Maka malaikat tanya, ni kau pakaian mendedahkan aurat, apa sistem yang kau pakai? Tadi kau kata Tuhan menguruskan hidup engkau, Tuhan telah menurunkan satu cara hidup, bagaimana kau menyeleweng? Dan akan ditanya kepada kita, waman nabiyuka. Ini saya katakan perkara yang menarik. Kalau kita belajar, sama juga, siapakah orang yang berakal yang telah kau jadikan dia sebagai nabi? Nabi ni apa dia, ikhwan? Nabi ni perkataan Arab daripada kalimah naba. Naba bermakna berita. Nabi bermakna satu orang yang mendapat berita daripada Allah. Allah telah melantik Nabi Muhammad, tapi malaikat nak tanya dalam kubur, selain daripada Nabi Muhammad, ada orang lain yang kau percaya dia mendapat perkhabaran agama daripada langit, yang kau ikut cakap dia? Sepatutnya kau ikut cakap Muhammad, tapi dalam rekod kau sekarang ini, kau dengar cakap banyak orang sampai kau tidak sama dengan Muhammad. Siapa lagi Nabi yang telah diutuskan Allah kepada kau? Orang Kelantan kata bergege kita, bergege kita dengan malaikat, balah kita dengan malaikat. Ketika itulah insan yang tidak mukmin, dia akan kata la adri, aku tak tahu semua. Maka apa akan jadi? Malaikat akan kata dua perkataan pada dia, hal daraita wala talaita, hal daraita wala talaita. Adakah engkau tidak pernah membaca dan tidak pernah belajar? Artinya puluh tahun Allah bagi hidup, sihat, rezeki, tak teringatkah engkau nak menggunakan pasarana kehidupan ini, nak mengambil tahu siapa dia Muhammad? Dalam hadis Bukhari, dalam hadis Abi Daud, sampai malaikat tanya pada orang ini, siapakah Nabi Muhammad yang diutuskan Allah kepada engkau? Disebut nama. Dalam riwayat lain disebut, dibawa gambar Nabi Muhammad, ditunjuk pada orang ini. Tapi kerana dia tak mukmin, dia tak kenal Nabi dia. Dia kata la adri, la adri, aku tak kenal. Maka dalam hadis Bukhari kata, suatu mitraqah dikeluarkan daripada neraka. Mitraqah ni tempat pemukul, macam hammer tu, tempat pemukul. Maka dipukullah di antara dua telinga dia, pukul masuk ke dalam, menjerit dia yang tidak didengar oleh jin dan manusia. Saya teringat kata para ulama, beginilah keadaan manusia yang tak boleh selesaikan tiga perkara tadi: Tuhan, Rabbnya, dinnya dan nabinya. Walaupun kepala ni atas dunia ni kepala terhormat, kita kaya, kita besar, kita pemimpin, tapi bila kita mati, kepala itu akan diinjak, dipukul, diludah, kerana di dalamnya tidak simpan tiga perkara tadi. Inilah ikhwatul iman. Kita sambil kita datang berziarah, kita berbincang-bincang sedikit daripada urusan agama kita, bahawa bolehlah putus hidup kita ini dengan apa-apa, tapi tak boleh putus dengan Allah. Tak boleh. Orang dulu-dulu kata impossible. Tak boleh.
macam ayak tu digunting, tak putus dah. Kalau ada orang potong ayak tiba-tiba, dia kata putus lah, gila lah dia. Tak boleh putus, takkan putus. Daripada hari kita kecil sampailah saat ini, sampai kita mati, kesemuanya membagi isyarat kita menuju Allah, kita menuju kepada Allah. Jadi akhirnya insan akan balik bertemu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi apakah yang insan boleh buat? Alam ini kepunyaan Allah, kita kepunyaan Allah. Kita akan balik. Quran kata walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum fama nara lakum syufa'a. Quran kata kamu akan balik bertemu Allah sebatang kara. Kama khalaqnakum awwala marrah, macam mana kamu dicipta dulu. Beranak, mak kita beranak, kita pun seorang-seorang, walaupun anak kembar, tapi keluar tetap satu-satu, dia bukan keluar dua kepala sekali. Mati mak kita seorang-seorang. Tanamlah dalam kubur tu 2 mayat, 10 mayat, akan ditanya setiap mayat seorang-seorang. Balik macam mana? Wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum, akan tinggal semua di belakang kita di dunia. Harta, pangkat, pingat, kesian. Dalam dunia ni ada macam-macam gelaran. Tiba-tiba mati, itulah rumah kita. Allah kata fama nara ma'akum syufa'a, aku tak nampak pun apa yang kau bawa boleh tolong kau. Jadi inilah ikhwan, dalam hidup kita ini ada ibadah ubudiyah yang kita kena buat. Jadi jemaah sekalian, semoga Allah Jalla wa'ala memberikan hidayah dia kepada kita. Saya mendoakan kepada sahabat-sahabat di sini supaya Allah memberi kebaikan yang banyak setelah ujian yang besar. Kita kata kalau berat kerja kita, besarlah pendapatan kita. Kalau susah bebanan kita, besarlah muatan kita. Apa orang dulu kata apa dia? Macam mana pakcik? Orang dulu kata apa? Kerak. Ada orang pantun, orang Melayu pantun, saya mamak, korang tahu sikit lah. Macam mana kalau besar nasi itu, kerak dia banyak kan. Ada pepatah orang Melayu dulu, besar periuk, besarlah kerak dia. Begitulah. Kerak nasi ini satu benda yang kalau nisbah kepada falsafah mungkin tak elok, tapi kerak nasi ini satu benda yang sedap. Kerak nasi itu makan dengan kari panas-panas tu, nikmat dia. Saya ingatlah dulu saya hidup daripada saya kecil sampai saya besar, hidup tanpa ayah. Ayah mati umur 6 tahun. Kami 11 beradik. Mak jaga, mak tak ada kerja, hanya basuh baju rumah orang, nak bela 11 beradik. Jadi hidup sebagai anak yatim ni memang tak ada arah. Walaupun mak boleh kawal anak, tapi yang kata bapak tu, pengaruh bapak dalam rumah tangga dengan anak-anak lain. Anak-anak dia bergantung keselamatan pada bapak. Jadi mak tak kerja, jadi sampai kepada saya ini, anak yang ke-10. Anak ke-10. Kalau tengok badan macam anak sulung, tapi dari segi urutan dia nombor 10. Bongsu lah, pasal yang ke-11 mati. Tak ada makan, memang susah makan. Pergi rumah orang, kata makcik ada tak nasi kerak hak semalam nak buang. Kadang-kadang makcik tu kata dah buang dah tong sampah. Pergilah tong sampah, cari nasi kerak, basuh, ambil ayak, makan dengan ayak. Kadang-kadang kita pergi ke tong sampah tu, kucing duk makan, tolak kucing, berkelahi dengan kucing. Kucing pun marah tengok makan nasi orang. Dah tak ada nasi orang, nasi kucing aja ada. Macam kita kan, nasi orang tak ada, nasi ayam aja ada, makanlah nasi ayam pun. Buang segala tulang-tulang, makan dalam tu sampah. Nisbah kepada falsafah, besar periuk, besarlah kerak. Maksud dia apa? Kalau kita masak nasi besar-besar, jangan terkejut kalau kerak dia besar. Pasal nak basuh ni lenguh tangan ni. Kalau awak nak tanya, nak bagi putih periuk tu,
Oi, kata depa ni masak periuk besar-besar, dah kita panggil orang banyak. Nak bagi kecil kerak tu, pakai periuk kecil ya. Nak bagi tak ada kerak langsung, pakai dapur karen. Jangan pakai dapur arang. Memang tak ada kerak langsung. Artinya insan akan mendapat limpahan kurnia yang besar di atas ujian yang besar. Tapi bergantung kepada bagaimana insan itu dia melihat ujian itu. Kalau dia merasakan fayaqulu rabbi ahanan, dia kata kenapa Tuhan nak hina aku? Allah kata kalla bal kalla. Allah kata tidak, bukan begitu. Aku tidak menghina kamu, tapi aku jadikan ini untuk memberi kebajikan yang besar kepada kamu. Ikhwan, semoga Allah rahmati penduduk kampung ini. Kampung Stong. Kampung Stong. Saya tidur di Bukit Stong, Gunung Stong. Tinggi. Oh, tak payah ada aircon. Memang bukit itu dah aircon dah. Mandi pagi-pagi. Oh, Masya Allah. Dan bukit ini adalah nikmat daripada Allah. Pertemuan kita Allah yang tentukan, perpisahan kita Allah yang tentukan. Saya mendoakan kepada orang Kelantan yang diuji dengan ujian besar ini, rahmat Allah dunia sampai akhirat untuk antum, dan sahabat semua bakal mendapati kebajikan yang besar daripada Allah, apa yang tidak akan didapati oleh orang yang tidak diuji. Ini satu kepastian. Bila nanti kala hari dia, Kelantan untuk tahun inilah, ini bukan banjir tsunami lah ni. Orang tak kata banjir melihat kepada air naik itu, kalau dia ambil gambar daripada atas dengan helikopter, ini bukan banjir, ini satu ranking dengan tsunami Aceh. Tapi ada nikmat demi nikmat dia, ada nikmat demi nikmat. Sebab macam Pak Cik kata kemarin, apa dia, kerana yang buat ini Allah, hanya Allah saja yang tahu, kita tak tahu. Kenapa kita tak tahu? Pasal kita bukan si pembuat. Hanya si pembuat dia boleh jawab. Kita hanyalah makhluk yang kena buatan Tuhan. Kita tak boleh selesai banyak benda, melainkan Allah aja boleh selesai. Pak Cik tu duk kata jambatan apa itu, kereta api tu, apa nama kampung saya pergi ni, Kemubu tu kan, kereta api punya rel tu diangkat kat sebelah, berapa ratus tan tu. Tapi mengikut Pak Cik tu berkisah, sebab ada satu pokok, nama dia pokok balak. Pokok balak datang, Pak Cik tu kata, kalau rel kereta api tak dipindah, kerana rel kereta api tu ayak cabut dia, ayak letak sebelah, kerana itulah pokok balak boleh lalu ke sungai. Kalau itu tak angkat, jambatan itu akan sekat balak, maka balak akan naik sampai ke kampung. Balak itu akan pukul habis semua rumah kampung. Pak Cik tu kata kerana Allah cabut rel tu tak sebelah, balak tak pergi kampung, satu batang je balak pergi naik atas. Saya Pak Cik katakan Masya Allah, kerana Allah yang buat musibah ini, hanya Allah saja yang tahu kenapa ini berlaku. Dan senario itu, musibah itu berlaku, hanya Allah saja boleh jawab. Di mana Allah akan jawab? Di akhirat dia akan jawab, di dunia dia akan jawab. Bila dia akan jawab? Macam periksa SPM lah, lepas 3 bulan. Bukan ambil SPM hari Selasa, hari Rabu keluar keputusan. Tidak, itu bukan SPM, itu SP lain. SPM ke 3 bulan, budak tu boleh pergi kerja sementara. Allah akan jawab. Kenapa tenggelam? Kenapa begini? Akan ada jawapan. Pasti Allah akan jawab. Ketika itu insan akan menangis ketika mendengar jawapan daripada Allah. Kerana Allah menyatakan, aku tidak pernah buat zalim kepada hamba-Ku. Apa makna Tuhan tak pernah buat zalim kepada hamba?
Sedangkan mata kita menyaksikan sesuatu yang begitu berat, Allah akan jawab. Ustaz tak boleh jawab, pasal bukan ustaz yang buat. Kalau ada ustaz boleh jawab, saya boleh bagi jawapan, bohong. Tidak ada jawapan. Ada orang yang kena, lagilah tak tahu apa yang menimpa kami. Sebab alam kepunyaan Tuhan, yang merancang kehidupan alam adalah Tuhan. Hanya Dia saja boleh jawab. Pasal itu insan boleh menyatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebaik-baik tempat kami bergantung adalah Allah, dan Dia saja boleh selesaikan masalah kami, dan pasti Allah akan bagi kebaikan dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan diberkati Allah. Terima kasih kepada Ustaz, Datuk Imam, jemaah sekalian sanggup tunggu. Semoga diberkati Allah. Barakallahu fikum. Semoga Allah berkati sahabat semua. Wa ila liqa. Ada kesempatan lain kita bertemu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.